Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran kita setelah kita bercuti sepanjang lebih kurang 2 minggu sempena dengan cuti pertengahan tahun dan juga cuti sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan hari ini kita akan sambung lagi dengan mempelajari bagaimana untuk melakukan pengiraan bahagi dalam bentuk lazim. Untuk makluman semua, bentuk lazim ini terdapat dalam setiap operasi matematik tambah, tolak, darab dan bahagi. Tetapi dalam tambah, tolak dan darab, bentuk dia adalah lebih kurang sama. Tetapi dalam bahagi ini, bentuk lazim dia adalah berbeza sedikit. Lebih mudah, bentuk lazim bahagi ini kita panggil dalam bentuk rumah. Okey, contoh seperti begini. Katakanlah 8 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey. Bentuk lazim dia, kita akan bina bentuk yang pertama ialah bentuk rumah. Iaitu dalam bentuk seperti begini. Okey. Dan dalam bentuk rumah ni, ada nombor yang berada di dalam dan ada juga nombor yang berada di luar. Yang mana satu yang kita kena letak di dalam dan di luar. Okey, nombor yang pertama ni kita masukkan di dalam. Dan nombor yang seterusnya kita letakkan di luar rumah. Bermakna ini adalah bentuk lazim bahagi yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan belajar bagaimana nak menyelesaikan pengiraan ini. Bentuk dan rumah kita dah ada, susunan nombor pun kita dah ada. Tetapi bagaimana nak selesaikan? Okey, seperti yang telah ditegaskan sebelum ni, dalam darab dan bahagi ini, komponen yang paling utama ialah sifir. Penguasaan sifir adalah penting untuk menyelesaikan soalan-soalan darab dan bahagi ini. Bermakna langkah pertama kita kena senaraikan sifir. Okey, sifir mana yang kita nak senaraikan? Adakah 8 atau 2? Sifir yang kita kena gunakan ialah nombor yang berada di luar. Maknanya dalam setiap luar ni ialah sifir yang kita perlu gunakan untuk penyelesaian bahagi. Okey, bermakna kita nak senaraikan sifir 2. Nak senarai macam mana? Kita hanya senaraikan jawapan saja. Tak perlu buat 1 darab 2, 2 darab 2, 4 dan seterusnya. Kita hanya senaraikan jawapan saja. Ataupun gandaannya saja. Okey, kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sampai kedudukan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 kedudukan sahaja. Kemudian, langkah pertama kita dah selesai. Kita dah senaraikan sifir. Macam mana kita nak aplikasikan senarai sifir ini ke dalam bentuk lazim bahagi ni? Okey, kita tengok. Nombor yang berada di dalam ialah 8. Kita tengok dalam senarai sifir ni, ada tak kita jumpa 8? Ada. Okey, kita bulatkan atau kita tandakan. Macam mana kita nak isi ke sini? Okey. 8 ni berada dalam kedudukan ke berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. Kita dah dapat kedudukan 8 ni dalam sifir 2. Kedudukan ni kita letakkan di atas. Nombor yang kita pilih ni, kita letak di bawah nombor sini. Bermakna kita buat pengiraan tolak. 8 tolak 8 sama dengan sifar atau titik. Okey, bermakna jawapannya adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula. Katakanlah kita ambil soalan okey. 6 bahagi 3 sama dengan berapa? Okey, hari ni, untuk kali ini kita fokuskan kepada pengiraan bahagi 1 digit dengan 1 digit dulu. Sebab kita nak pastikan murid-murid semua menguasai bagaimana nak melakukan proses pembahagian dalam bentuk lazim. Okey, 6 bahagi 3 sama dengan berapa? Ini adalah soalan dalam bentuk ayat matematik bahagi. Dan kita kena tukarkan kepada bentuk lazim. Okey, sama juga, cara yang sama. Buat rumah. Kemudian, nombor yang mana? Nombor yang pertama ni kita letak di dalam.
nombor yang kedua letak di luar. Okey, bermakna nombor yang berada di luar ni ialah gandaan sifir yang kita nak gunakan. Kemudian, kita senaraikan sifir di tepi. Kita gunakan sifir 3. Kalau rasa tak hafal, kita boleh buat cara lukisan. Katakanlah ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sampai kedudukan yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, kita tengok kembali dalam bentuk lazim bahagi ni, kita cari nombor 6. Ada tak dalam senarai sifir 3 ni, angka 6? Okey, kita tandakan. Kemudian, 6 ni berada pada kedudukan yang kedua. Nombor 2 ni kita letak di atas rumah. Nombor 6 kita letak di nombor ni, bawah nombor yang dalam rumah bahagi ni. Kemudian kita tolak. Mesti tolak. Dia tak boleh bahagi, dia tak boleh kita biarkan saja. Mesti kita tolakkan. 6 tolak 6 jadi sifar atau titik. Bermakna 6 bahagi 3 sama dengan 2. 2 ni adalah nombor yang berada di atas rumah. Itulah jawapan yang kita kena cari tu. Okey, seterusnya. Contoh yang ketiga. Okey, cikgu beri banyak contoh supaya semua murid boleh nampak dan boleh faham bagaimana nak buat pengiraan dia. Katakanlah, hari ini untuk contoh yang ketiga ni, kita fokuskan kepada bahagi 2 digit dengan 1 digit. Okey, contoh pertama dengan kedua ni, bahagi 1 digit dengan 1 digit. Tetapi dalam contoh yang ketiga ni, kita akan fokus pada pengiraan bahagi 2 digit dengan 1 digit. Apa maksud 2 digit dengan 1 digit ni? Bermakna katakanlah kita ambil nombor 14. Ini 2 digit nama dia. Ada digit 1, digit 4. Mana 2 digit. Bahagi dengan 2. Sama dengan berapa? Okey, kalau kita buat dalam bentuk ayat matematik, mungkin kita boleh dapat jawapan. Tetapi kalau kena buat dalam bentuk lazim, kita kena ikut proses demi proses. Okey, sama juga. Mesti buat rumah. Nombor 14. 2 di luar. Okey. Kemudian, cikgu lebih suka kalau nombor 2 digit ni kita asingkan. Maksud asing ni, kita buat satu pemisah. Kenapa perlu buat pemisah? Sebab kita nak fokus pengiraan 1 digit dulu. Lepas selesai 1 digit yang pertama, baru kita selesai digit yang kedua. Okey, bermakna nanti memang dia akan jadi lebih panjang, tetapi dia akan membuatkan murid-murid lebih mudah untuk memahami bagaimana nak menyusun bentuk lazim seterusnya. Okey, kemudian sifir berapa yang kita kena gunakan? Sifir 2. Sebab apa? Nombor 2 ni berada di luar. Di luar rumah ni ialah sifir yang perlu kita guna. Okey, sama juga kita senaraikan sifir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai kedudukan 9. Kemudian, bagaimana nak aplikasikan dia? Okey, ini dah tujuannya. Kita buat pembahagian. Kita asingkan. Kita tengok nombor 1 dulu. Jangan kita sentuh 14 terus. Kita tengok nombor 1 dulu. Okey, dalam 1 ni, ada tak dalam sifir 2 ni? 1. Bukannya nombor 10, 12. Maknanya kita tengok nombor 1 saja. Kita tengok nombor 1. Maknanya dalam sifir 2, paling besar, kecil pun 2. Bermakna 1 memang tak ada. Kalau tak ada, proses dia, sifar di atas, sifar di bawah. 1 tolak sifar sama dengan 1. Kemudian, baru dah selesai digit yang pertama, baru kita tengok digit yang kedua pula. Okey, baru kita tengok 4. 4 ni, kita bawa ke sebelah nombor yang terakhir tadi. Kita bawa nombor 4 ni, bawa turun di sebelah nombor yang terakhir tadi. Bermakna baru jadi 14. Ada tak 14 dalam ni? Okey, ada. Kedudukan yang
ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 ni letak di atas. Kemudian nombor 14 ni kita tulis kembali. 1 di depan, 4 di belakang. Kemudian kita buat pengiraan. 4 tolak 4 sifar, 1 tolak 1 sifar. Bermakna jawapan dia 14 bagi 2 sama dengan 7. Okey. Kemudian contoh yang keempat. Kita ambil nombor 45 bahagi dengan 5 sama dengan berapa? Okey. Sama juga kita buat bentuk rumah. Nombor yang pertama ni kita letakkan di dalam. Nombor yang kedua letak di luar rumah. Okey. Kemudian kita nak buat sifir. Sifir ni ialah sifir yang berada di luar rumah. Sifir 5. Sama juga. Kalau rasa masih lagi tidak menguasai sifir 5, kita buat secara bentuk pengiraan. Kita buat 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita bilang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sampai kedudukan yang ke-9. Kedudukan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, sama juga macam contoh nombor 3 ni, nombor 45 ni kita pisahkan. Bermakna kita akan fokus satu persatu dulu. Kita akan fokus 4, dah selesai yang 4, baru kita sambung dengan 5. Bermakna, kita tengok nombor yang berada dalam gandaan sifir ni, kita tengok 4. Ada tak 4 dalam ni? Tak ada. Bermakna kalau tak ada, yang hampir pun tak ada. Sebab apa? Yang paling kecil dalam sifir 5, 5. Kalau kita pilih 5, mana boleh 4 tolak 5? Kita nak tolak sama ada tolak dengan nombor yang sama ataupun tolak dengan nombor yang lebih kecil sedikit daripadanya. Okey, itu logik dia. Kenapa kita pilih sifar? Kalau dah tak ada, kalau yang paling hampir pun lebih besar daripada nombor yang berada dalam rumah, bermakna kita automatik kita akan ambil kosong. Sifar. Sifar di atas, sifar di bawah. Kemudian kita tolak. 4 tolak kosong, 4. Kemudian dah selesai digit yang pertama ni, digit yang kedua ni kita jangan abaikan. Okey, nombor 5 ni kita bawa turun sebelah nombor yang terakhir tadi. Sebelum maknanya dalam soalan 4 ni, kita bawa 5 ni berada di sebelah 4. Bermakna baru jadi 45. Dalam sifir 5 ada 45 tak? Okey, kita jumpa di bawah sekali. Kedudukan yang keberapa? 9. 9 letak di atas. Kemudian 45 ni kita salin balik. 4 di depan, 5 di belakang. Kemudian kita tolak. Okey, sama juga prinsip tolak mesti mula dari belakang ataupun mesti mula dari sah. Jangan mula dari depan. Okey, 5 tolak 5 sama dengan sifar. 4 tolak 4 sama dengan sifar. Bermakna jawapan dia 45 bagi 5 sama dengan 9. Kita nak mempelajari bagaimana untuk menulis bentuk lazim bahagi dalam buku tulis. Tujuannya supaya bentuk lazim bahagi ni disusun dengan betul untuk memudahkan pengiraan. Okey, di bawah ni murid-murid boleh nampak kotak-kotak yang berada seperti di dalam buku tulis. Okey. Bagaimana kita nak menulis bentuk lazim bahagi ke dalam buku tulis? Okey, soalan yang pertama. Okey, macam biasa kita buat garis tepi, tulis hari, tulis tarikh seperti biasa. Dan juga tajuk soalan di atas. Kemudian kita akan sentuh dengan bagaimana nak menulis. Okey, soalan yang pertama. Katakanlah 6 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey.
ini adalah ayat matematik bahagi yang kita perlu tulis. Macam biasa seperti yang saya selalu tekankan dalam kelas, mesti tulis mengikut kotak. Asingkan mengikut kotak. Jangan tulis rapat-rapat supaya memudahkan guru-guru dan juga murid-murid untuk melihat soalan. Kemudian kita bentuk lazim kita sambung di bawah. Okey, lebih baik kalau kita selang satu baris ataupun dua baris lah lebih mudah. Kita buat rumah dia. Okey, kalau kita bahagikan satu digit dengan satu digit, maknanya kita ambil satu kotak saja. 6 di sini, 2 di luar. Kemudian kita senaraikan sifir. Kita buat di tepi. Kita boleh sifir ni kita boleh tulis rapat-rapat di tepi. Okey. Katakanlah sifir 2. Kita boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kedudukan yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian seterusnya kita tengok dalam rumah ada nombor 6. Ada tak susunan 6 dalam sifir yang kita senaraikan? Okey, ada 6. Kedudukan yang ke 1, 2, 3. Kemudian nombor 6 kita tulis di bawah. 6 tolak 6 sama dengan sifar. Okey, contoh yang pertama. Dan seterusnya kalau melibatkan pengiraan bahagi 2 digit dengan 1 digit. Okey, contoh seperti berikut. 24 bahagi dengan 4 sama dengan berapa? Okey, ini adalah ayat matematik bahagi. 24 bahagi 4 sama dengan berapa? Sama juga, kita buat bentuk rumah. Ini kalau 2 digit bermakna kita melibatkan 2 petak. Sama juga, kita selang 2, baru sambung sini. Kita ambil, buat rumah dulu, kita buat 2 kotak. Sebab kenapa 2 kotak? Sebab 2 digit. Maknanya kita asingkan 1 kotak untuk 1 digit. 2 kotak yang pertama, 4 kotak yang kedua. 4 bahagi dengan 4, 4 kita tulis di luar kotak. Okey, kemudian macam biasa kita senaraikan sifir. Sifir boleh tulis rapat-rapat, tapi asalkan boleh nampak. Jangan rapat tapi tak boleh nampak. 4, 8, 12, 16. Kalau tak ingat, boleh buat garisan di atas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sampai kedudukan yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian macam biasa, kita asingkan. Kita lebih mudah guna pembaris lah. Kita nak buat ni pun guna pembaris. Okey. Bermakna kita akan fokus 2 dengan 2 dahulu. Baru kita selesaikan 2, baru kita sambungkan 4. Okey. 2, ada tak 2 dalam ni? Okey. Kalau tak ada yang sama, kita tengok yang hampir. Okey, yang hampir ada tak ada? Tak ada juga, sebab yang paling kecil dalam sifir 4 ialah 4. Tetapi kalau kita pilih 4, 2 tolak 4 tak boleh sebab kecil tolak besar. Bermakna dah tak ada pilihan sifar di atas, sifar di bawah, tolak. 2 tolak sifar, 2. Kemudian 4 ni kita bawa di sebelah nombor yang terakhir tadi. Okey. Dalam ni ada tak 24? Ada. Okey. Kedudukan yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di sini. 24. 2 petak sini, 4 petak sini. Tolak. Sambung lagi. Kalau rasa tak cukup panjang, kita sambung. 4 tolak 4, sifar. 2 tolak 2, sifar. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita nak menulis bentuk lazim dan juga menyelesaikan bentuk lazim bahagi ke dalam buku tulis. Harap semua murid boleh faham bagaimana nak menulis dalam buku tulis nanti. Sekian, terima kasih.